TikTok versus Puan Mary yang ke-8. Mari kita tengok video TikTok mana yang kena kali ini. Hai Glowy Girls, Glowy Guys. Okay, kita teruskan saja sebab dah banyak kali dah kita buat benda ni kan. Kita dah tahu the drill, how the flow. So, video pertama, katanya video ni panjang sikit tapi kita tengok macam mana. Dia punya tulis depan tu, kulit gelap nak cerah sebelum raya, guna beras je. Saya tak tekan play lagi saya baru nampak dekat depan. Guna beras je, mari kita tengok. Okey. Beras dimasukkan ke dalam mini blender. Blend halus sampai jadi macam tepung. Okey. Soda bikarbonat campur dengan beras. Okey. 2 sudu. Wih, banyak tu. Olive oil. Alright. Macam tu. Buat macam mana? Pakai macam mana yang jadi cerah tu? Oh, itu je. Okey. Scrub kot. Scrub ya. Okey. Let's talk about this one by one. Ada 3 bahan yang digunakan, okey? So kita mulakan dengan beras. So beras ni kalau rice water, air beras, memang ada kajian menunjukkan ia kaya dengan amino acids. Ya, kalau kita sebut beras, ya, khasiat beras ini pada kulit terletak pada cengkerang beras, like the rice bran dia panggil dekat luar tu, yang mana tak silap saya ada kajian menyebut dia ada sifat anti-inflammatory, ada kajian tu. So beras ni no harm lah, bolehlah digunakan. Cuma saya terfikir dia nak gunakan macam mana, like tak ditunjukkan guna sebagai scrub ke, pakai sebagai mask ke, sebab nampak gayanya beras itu tidaklah dikisar dengan sangat halus. Okey, itu yang pertama. So video tadi bila dia sebut cerahkan kulit, saya nampak beras tu tadi ada possibility lah. Beras tu memang ada possibility boleh cerahkan kulit kalau dia digunakan sebagai scrub, boleh. Tapi ingat ya, kalau nak pakai sebagai scrub tak boleh pakai setiap hari, sangat berbahaya. Lagipun dia punya kisaran tu kita tak tahu kasar ke halus ke, nampak macam masih kasar tadi tu. Tapi kalau dia dalam bentuk lagi halus tepung, bolehlah, boleh lagi, selamatlah untuk kulit. Sebab kulit ni kita tak boleh kasar-kasarkan ya. Al-maklumlah beras ni dia keras kan, benda yang keras. Okey. Baik. Yang kedua adalah yang digunakan adalah soda bikarbonat. Ini ada isu sikit. Soda bikarbonat ni dia punya pH adalah very alkaline. So kulit kita ni pula sifat dia acidic. pH soda bikarbonat adalah sekitar 9, agak tinggi tau, 8-9 macam tu, 8-9 macam tu. Kalau kulit kita ni dia 4.5, 5.5. Jadi kerisauan saya adalah apabila meletakkan, saya nampak tadi 2 sudu soda bikarbonat itu ke dalam bancuhan itu tadi, tepung itu tadi, dan kalau itu dipakaikan ke muka, itu akan mengganggu pH semula jadi kulit. So memang ada possibility soda bikarbonat ni dia boleh exfoliate juga, boleh. Cumanya adalah pH itu. So kalau pH kulit ni terganggu, dia boleh menyebabkan rantaian banyak masalah yang lain. Kulit jadi sensitif, kemudian microbiome ataupun flora dan fauna dekat kita punya permukaan kulit ni boleh terganggu. Kulit jadi mudah rosak, skin barrier damage. So rantaian masalah boleh berlaku. I disagree with that part, sebab kalau anda faham, soda bikarbonat ni juga boleh wujud bukan sahaja ya untuk tujuan masakan, juga ada dalam cleansing bleaching agent kalau kita gunakan untuk produk bersih-bersihkan rumah tu. So do you put it on your face? I don't think so. I don't want to. Satu lagi bahan yang dimasukkan tadi, terpaksa bagi bincang ni panjang sebab ada 3 bahan digunakan, adalah olive oil. Okey. Olive oil tadi botol tu jenama Bertolli. Okey, saya guna tu buat masak spaghetti, buat salad. Dia letak buat banjuhan buat kat muka kan. Okey, so actually olive oil ni ialah natural derived ingredient
dia disebut sebagai natural lah kan. Ia selamat lah kiranya, selamat. So sebenarnya olive oil adalah satu bentuk emollient bahan berminyak which will sit on your skin. Yang bagusnya juga olive oil ni adalah antioksidan dan ada sifat anti-inflammatory. Cumanya dia boleh jadi agak likat. So untuk kulit yang jenis yang acne prone skin, I will advise be careful. Saya selalu tengok kalau khasiat olive oil ni kalau letak kat rambut jadi lembut, itu saya setuju, saya pernah cuba personally. Tapi letak kat kulit, I advise not every skin type sesuai menggunakannya, especially kalau anda jenis acne prone skin. So adakah bancuhan-bancuhan itu tadi berkesan? We don't know. This is kita panggil dalam bahasa Inggeris tried and true. Kalau cuba baru tahu. Dari tengok sekali imbas bahannya tak berbahaya, tapi kalau tanya pada saya, kenapa susah-susah nak pergi bancuh? Ada banyak produk yang boleh brighten your skin yang memang diuji, dibuat, diformulasikan khusus untuk kulit muka. Pakai je apa yang dah disediakan, ya. Buat sendiri macam tu dia ada isu lain seperti kebersihan, hygiene, penyimpanan, preservatif, pengawetan, bakteria, kulapuk, benda tu boleh berlaku dalam proses pembuatan, penyimpanan dan penggunaan. So, saya memang tak berapa galakkan proses-proses DIY ini kalau kita tak faham produk, bahan dan cara dia digabungkan. Video TikTok yang kedua, dia punya depan tu kan, cover tu, rahsia kurangkan jerawat yang ramai orang tak tahu. Wow. Tak tahu Mari saya tengok, tahu ke tak saya? Kenapa dia macam tu? Berjoget. Jangan cuci muka waktu pagi. Ya Tuhanku, ya Allah. Okey. Saya nak anda mengaku dahulu. Kalau tengok video macam ni, berapa ramai di kalangan anda yang mudah terpengaruh? Oh, itulah pasalnya muka saya jerawat tak hilang. Okey, this is very misleading punya skincare tips. Nombor satu, sebab dia tak ada penjelasan. Ya, dan dia tak ada perspektif, tak ada ruang lingkup yang dibincangkan. Kalau dia sebut, jangan cuci muka kalau kulit anda terlalu kering di waktu pagi, because you don't produce so much oil, you cleanse your face in the morning. You don't have to do that. Mungkinlah saya boleh terima, tapi ini macam terlalu umum. Now, from someone who have oily skin macam saya, tidak mencuci muka di waktu pagi adalah sesuatu yang disastrous. Sangat benda yang memang boleh menyebabkan muka saya lagi berjerawat, because saya mempunyai kulit yang berminyak. Tak cuci muka waktu pagi, saya biar je lap-lap macam tu je ataupun terus pakai skincare, the oil accumulating, berkumpul dekat muka saya dan bercampur pula dengan skincare yang lain-lain. Jadilah sesuatu yang tak diingini, iaitu pori-pori tersumbat dan membawa pada jerawat. So video ini kekurangan dia perspektif. Dia cerita untuk siapa, kulit yang macam mana. So dia hanya bagi tip macam tu je. Ayo, come on lah. Kepada sesiapa yang membuat konten di TikTok, mohon beri penjelasan yang lebih panjang sedikit. Gantikan penjelasan itu, gunakan penjelasan, gantikan kepada tarian-tarian yang tadi itu, ya, lebih baik. Sebabnya dia macam ni. If your advice goes to the wrong people and their skin get worse, will you be responsible? Will you? Takut. Video TikTok yang ketiga. Saya nampak ada timun, ada pisau. Dia tulis, toner timun untuk muka jerawat ni macam DIY juga. Baru je bincang DIY. Tak apa, benda-benda DIY ni kita bincangkan. Sebab memang kalau kat TikTok saya rasa kita akan leka kalau kita tengok video-video DIY ni. Kita macam seronok nak tengok sebab benda yang kita nampak tu ada dekat dapur rumah kita ataupun mudah didapati di pasar raya yang berdekatan dengan rumah. Bukan pasar raya, pasar kecil pun boleh. Okay, let's see. Tips kali ni khusus untuk korang yang ada masalah paru gelap dan juga jerawat yang susah nak kecut. So jom kita buat toner timun. Fakta menarik tentang timun ni, rasa nak buat sambal. Air yang tinggi sesuai untuk korang lembapkan masuk kulit. dalam blender. Ada vitamin C yang boleh kurangkan paru gelap, kurangkan mata panda. Kita boleh guna dua cara, sama dia ada jadi blend halus ataupun kita sagat untuk dapatkan sampai dapat air timun. airnya. Lepas korang blend ataupun korang sagat tu, korang tapis timun tu, ambil air dia tadi saja, tu korang masukkan ke dalam botol. Ini sikit je sebab kita nak guna tuang dalam so, bekas. siaplah kita punya toner timun.
timun. Nak gunakan toner timun ni ada 2 cara. Yang pertama, korang gunakan cotton pad. Spray kapas dan letakkan. Okey, baik. Cara kedua ni yang paling King suka iaitu direct spray daripada botol teruskan ke muka. Spray Muka Cik Puan ni memang dah cantik. Korang cuba try konsisten selama seminggu dan tengok perbezaan dia tunjuk. Inilah dia biasanya kalau video-video begini memang macam mengganggu gugat keimanan kita yang suka dengan skincare ni lah. Okey, mari kita faham timun. Okey, sebab yang digunakan tu timun. Kalau anda nampak video begini, you should ask yourself, apa yang ada dalam timun itu yang dikatakan boleh tadi dia kata untuk rawat jerawat. Betul ke ada? Okey, mari kita tengok ya. Timun ni sejenis, dia adalah kalau ada biji dia dikira buah dia buah timun, dia bukan sayur timun. Buah tomato. Dia sebab dia ada seed ya. Timun ni adalah kaya dengan air. 95-96% of timun adalah air. Water. Yes, water. Timun kaya dengan air. Makanan ataupun kita panggil buah-buahan yang kaya dengan air. Dan di dalam timun selain daripada air ada beberapa komponen lain. Ada ascorbic acid, kita panggil compound aktif di dalamnya. Ada beberapa mineral, vitamin yang biasanya kalau dalam tumbuhan ni biasanya fungsi utama atau sifat utama dia biasa ada 2, antioksidan semula jadi sebab ada vitamin C, all the other vitamin, dan juga boleh ada sifat anti-inflammatory. Memang ada kajian kepada timun ni. Tapi ya, untuk kita kata dia mencukupi untuk merawat jerawat itu adalah just guna timun buat sini tu adalah sesuatu yang perlu ada scientific sebab tau, kajian. Ya, sebab apa compound-compound yang ada ni kebanyakan adalah compound aktif dalam timun ni adalah macam general vitamin that is good for skin, tapi nak kata dia merawat jerawat tu jauhlah. Susahlah. So pernah tak nampak orang letak timun kat mata macam tu kan? Sebenarnya bukan bahan dalam timun tu yang menyebabkan mata tu kalau dia ada puffy eye, bengkak-bengkak jadi surut, bukan. Sebenarnya timun tu sejuk. So bila dia sejuk, dia ada soothing properties, hydrating properties. Sebab kenapa dia hydrate? Tadi dia banyak air kan? Yang menyebabkan kita pakai dekat mata, letak timun tu rasa lega. Adakah itu benar? Benar. Tapi apa yang melakukannya? Tadi itulah the fact that the timun, the cucumber is cold. Ya. So biasanya kalau dalam produk memang ada yang letak timun, tapi dia bukan letak timun seketul dekat dalam produk, dekat dalam skincare produk. Biasanya dia dah ambil ekstrak daripada timun itu yang mengandungi mineral ataupun compound aktif yang berguna untuk kulit. Dan biasanya tak pakai itu je, ada lagi bahan-bahan lain. Kalau anda nak rawat jerawat, saya pesan anti-acne ingredient paling mustajab, scientifically proven, salicylic acid. Ya, kalau nak rawat jerawat, saya nak bagi tahu, especially inflammatory acne. Kalau whitehead, blackhead, salicylic acid pun bagus juga sebab dia boleh unclog the pore. So itu antara the strongest ingredient and scientifically proven untuk merawat jerawat. So DIY tak salah tapi dia cuma macam ni je. Ada orang pakai buat benda-benda DIY ni dia jadi, ada orang tak jadi. Ya, dan dikhawatiri yang tak jadi itu ada juga yang muka dia jadi lebih teruk. Itu yang saya khawatir. So saya tak kata tak galakkan DIY. Kalau anda nak buat DIY itu buatlah kat kawasan-kawasan yang macam buat patch test dululah. Ya, dikhawatiri sebab nak larang susah orang zaman sekarang ni. Tapi kalau tanya saya, ada banyak produk di pasaran, di drugstore yang anda boleh pakai, jangan susah-susah. Boleh je pakai sebab produk itu memang macam saya sebut tadi diformulasikan, dibuat, dipilih bahannya untuk masalah kulit yang tertentu dan memang untuk kulit muka. Okey, timun tu pi buat makan sambal. Kita ulam-ulam. Ajak saya tau. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.